PRU sepatutnya disamakan dengan PRN supaya kerajaan dapat mandat baru. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepatutnya selepas 100 hari pemerintahan mana-mana kerajaan yang tidak berapa kuat, iaitu mendapat kerusi yang di ADR atau Ahli Dewan Negara Rakyat yang tak mencukupi majoriti dan perlu bergabung, dia ambil peluang untuk mengadakan apa yang dinamakan snap elections atau PRU kilat, pemilihan semula daripada rakyat, kerana dia perlu dapat atau cari peluang untuk mendapatkan majoriti di Dewan Rakyat nanti. Dan sebaiknya ialah ambil masa yang setahun ini bila PRN, kerana PRU yang lepas diadakan setahun lebih awal, kesilapan oleh Ismail Sabri dan kalah. Jadi tidak ada parti yang dominan selepas PRU yang lepas. Daripada semua parti-parti komponen, mereka perlu bergabung dan sesiapa pun boleh jadi Perdana Menteri. Mungkin Ustaz Abdul Hadi Awang kalau PAS yang sebenarnya adalah parti yang mempunyai kerusi yang agak cukup menggugat dari segi satu blok yang penting. Dia bukan sedikit, dua negeri bersih dia tawan, Kelantan dan Terengganu. DAP pun, tapi ini dua parti yang sekarang bermusuhan politik, ideologi atau personality. Jadi dalam masa setahun itu atau kurang, sepatutnya PMX mengambil peluang untuk meletak garis dasar polisinya dan juga menunjukkan langkah-langkah reformasi yang jelas. Ya, saya telah komen bahawa ini tidak berlaku. Beberapa pelantikan atau kenyataannya mencemari daripada pendapat saya. Pelantikan Nurul Izzah mulanya menggambarkan nepotisme. Tak kira walaupun tanpa gaji. Kerana sesiapa yang dekat dengan pemerintahan itu amat berbahaya kerana dia berkuasa, dia mempengaruhi telinga Perdana Menteri. Dan kedua, bila Anwar mengaitkan rasuah dengan Tun Mahathir, Tun Daim, lepas tu Muhyiddin Yassin, saya percaya lepas ni sepatut Ustaz Abdul Hadi Awang. Padahal yang diri sebelahnya Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi, terkait dalam tuduhan rasuah bukan sedikit, yang banyak. Jadi sepatut berlaku adil dan tidak menamakan atau kaitkan sesiapa atau buang masa cuba kaitkan sesiapa, dan menggerakkan reformasi. Dan sepatutnya dimulakan Suruhanjaya siasatan, beberapa usaha penubuhan Suruhanjaya diraja atau siasatan terhadap beberapa perkara, skandal Pandora Papers, skandal SPRM itu sendiri. Siapa Azam Baki ke, kes Teo Beng Hock ke, dan kes apa tu Adib yang banyak disuarakan. Saya pun nak tahu juga. Kes rasuah, kenapa tidak dibuka semula kes Lim Guan Eng yang orang persoalkan. Tak kisah, kita tak boleh pilih bulu, pilih kasih. Ini mesti satu kaedah pemerintahan yang baru, reformasi. Jadi kalau beliau PMX menggerakkan ke arah itu dan masa 100 hari yang pertama yang sudah berlalu, tentu sekali sekarang boleh membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya serentak dengan PRN dan dapat mandat baru, dan saya percaya bisa dapat kurang-kurangnya 51%. Kalau dapat 51%, PH yang Pakatan Harapan, iaitu PKR, Parti Keadilan Rakyat, Amanah, DAP dan beberapa parti lain, kalau dapat 51%, tak perlu PAS, tak perlu Parti Komponen Malaysia Timur, Sarawak, tak perlu UMNO, dan dia boleh menjalankan reformasinya dengan lebih terbuka lagi, tidak ada halangan, dan pelabur akan lebih yakin. Sekarang duit ringgit kita 2 hari lepas mencecah 4.62. Ada
orang spekulator wang sukalah naik turun, dia buat duit. Itu haram, riba, neraka, jahanam semua tu. Jadi, tapi 4.6 tu teruk. Dulu zaman Mahathir 3.8. Bagaimana kita kembalikan keyakinan dan kekukuhan dolar kita, ringgit Malaysia. Tentu sekali nak tarik pelabur asing. Dan pelabur asing takut kalau tak stabil. Tak mau kilang dia terbakar. Tak mau ada rusuhan. Dan produktiviti rakyat kita sebenarnya tidak tinggi kerana kita banyak bergantung pada sumber tenaga asing. Kita berkenalan setiap hari dengan kawan-kawan baru kita daripada India, daripada Pakistan, daripada Bangladesh. Mereka kerja kuat di sini. Dan bukan kelemahan kita kerana kita sudah maju. Kita kaya. Semalam saya lalu IOI Mall, penuh sesak. Mana mereka kapak penuh? Mana mereka dapat duit semua? Jadi negara kita maju. Jadi pemimpin negara amat penting menggerakkan dasar-dasar yang telah dijanjikan dalam manifesto. Reformasi, membetulkan sistem. Kita tak payah beratur lagi. Kita tak payah sogok lagi. Kita tak payah kata aku kenal ini. Ini saudara aku. Atau kawan dari dalam, potong queue. Ini semua masih berlaku ke tidak? Wallahualam. Tapi tak nampak perubahan di luar. Dolar indikator bahawa negara kita sudah berubah ialah bila pelabur FDI, Foreign Direct Investment, naik. Berapa dia naik? Dan kenapa SPRM tak boleh keluarkan fal mengenai Muhyiddin Yassin? Kita amat tak gembira lah bila dengar itu. Kita mahu SPRM ini sepatut setiap hari tunjuk ikan you yang besar. Jadi kepada saya, kalau diadakan Suruhanjaya siasatan lagi satu pandemik palsu ini, dan kita concern tentang perjanjian WHO nanti yang dikenakan seluruh dunia, kita tak mahu Malaysia terlibat. Kita mahu pemimpin yang berfikir, pemimpin yang prihatin, pemimpin yang sedar permainan pharma, big pharma, dunia dan sebagainya, kapitalis. Kalau tidak, tak payah politik. Kita jadi satelit Amerika atau satelit negara England saja, kembali jadi tanah jajahan. Kita merdeka, kita mesti ada suara yang tersendiri, bukan kerana nak suara itu saja, tapi suara yang diisi dengan kehendak diri, kepentingan diri. Umat kita kian sakit. Pharmaceutical, penjual ubat ini semua kian, lobbyis ini semua kian kaya. Waalaikumsalam, saudara sekalian. Jadi politik tak boleh lesu. Kerana kita dah lama komplain jumud. Kita dah lama kata kita sistem yang lama. Kita daripada zaman Tunku Abdul Rahman. Lepas tu Dr. Mahathir Mohamad lawan Tunku Abdul Rahman. Sekarang Anwar Ibrahim lawan balik Mahathir. Tak apa. Ini semua berlaku dalam sejarah raja, pemerintahan, dinasti. Senantiasa berlaku dalam khalifah Islamiyah. Berlaku pergolakan. Ganti dinasti demi dinasti. Tidak ada dinasti Ahlul Bait. Dia berpecah macam-macam imam, macam-macam mazhab dalam aliran Syiah sendiri dan aliran Sunni sendiri. Jadi itu tak penting, tak menjadi fokus, tak menjadi keutamaan falsafah pemikiran. Yang penting ialah sistem perundangan, undang-undang kena jelas, mempertahankan hak rakyat, tidak dicucuk, tidak dibakar sinun, tidak diberikan maklumat palsu. Ini amat penting. Kita yang menyoal maklumat jangan disekat, kerana sokmek ini tak perlu sekat. Dia asinkronus. Dia bukan, kita berucap ini bukan kita membolot semua ucapan orang lain atau saluran lain. Kita bebas berkongsi. Jadi sistem kena berubah. Kita nak lihat perubahan sistem. Kalau tidak, sayang bila turun esok sistem masih bersama. Sistem masih sama. Kalau nanti saya akan cari kes-kes, bukan kes silam, kes baru, penyelewengan. Saya akan dedahkan. Kalau boleh, sesiapa ada kes-kes, bagi kepada saya secara anonymous.
email kepada saya atau PM kepada saya secara tanpa berikan nama, saya nak fakta, kerana kita nak lawan penyelewengan, rasuah, pecah amanah. Ini disebut dalam Quran, mengubah hakim neraka. Ya? Dan orang Islam mesti memerangi. Kalau kita nak berubah, kalau kita tidak makmur, kita tak guna kita pergi masjid, tak guna kita mengecapi Islam untuk diri sendiri, tidak. Kerana Islam adalah sosial. Aqimus solat wa tawatu zakah. Masyarakat, kita kata ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak kamu lihat siapa yang dustakan agama, iaitu mereka yang tidak menjaga yatim, hak manusia yang kurang bernasib baik, dan memberi makan, memberi perbuatan fiqh kepada orang masakin. Jadi kalau kita tak lakukan fawailul musallin, tidak guna solat, neraka bagi orang yang solat. Fawailul musallin allazina an salatihim sahun. Itu mereka lalai dalam solat, dianggap lalai. Kita kusyuk macam mana boleh kusyuk kalau pecah amanah berlaku berlaluasa, penyelewengan berlaku, kronisme berlaku. Ya, rakyat susah, dia ambil makan gaji buta, begitu saja. Gaji tinggi-tinggi melangit. Ya, apa salahnya berkongsi sebilion tu separuh. Sekian saja, kita harap perubahan ini, kita doakan lepas subuh ini, hari Sabtu ini, kita hari Isnin, kita ada dirahmati Allah semua kita, dan kita mengutarakan Islam sebagai agama syumul bagi seluruh alami, seluruh dunia. Kita bukan negara persempadan, kita satu umat. Satu umat. Bukan kita boleh ada bendera masing-masing di pada masyar nanti. Kerana itu semua kejadian Allah. Allah nak uji, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik antara kita adalah yang semulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.